Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah murid-murid, kita akan meneruskan lagi sesi PDPR kita pada hari ini dengan topik sirah, iaitu topik 5, unit 1, iaitu yang bertajuk Hijrah Membawa Rahmat. Sebagai rujukan, kamu boleh membuka buku teks Pendidikan Islam muka surat 134 dan 135. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Dalam gambar ni kita lihat ada seorang lelaki sedang mengangkat barang bersama dengan seorang lelaki yang lain. Kemudian lelaki tadi ni dia mungkin seorang ayah dan juga ada seorang ibu dan ada juga seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Apa yang kamu faham bila lihat gambar di atas? Ya, betul. Gambar ini menceritakan tentang keluarga ini sedang berpindah rumah. Sedang berpindah rumah dan jiran dia ni sedang menolong lelaki yang ayah ni untuk memasukkan barang-barangnya ke rumah barunya yang 2 tingkat ni. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat dalam gambar yang pertama ni. Seorang murid dengan rambut dia yang kusut masai, meja dia berconteng. Lepas tu macam boring je, macam bosan je muka dia kan. Macam tak nak belajar je dia. Tapi akhirnya murid ni dia berubah menjadi seorang murid yang segak. Rambut dia bersikat tepi. Dia pakai jam, pakai tali leher. Lepas tu dia bersemangat angkat tangan bila cikgu bertanyakan soalan kepada dia. Dia nak jawab, dia nak cuba berjawab. Berdasarkan gambar di atas, apa yang kamu boleh buat kesimpulan? Berdasarkan gambar tadi ni dengan gambar yang ini, apa yang boleh kita buat kesimpulan? Ya, gambar yang ini menunjukkan tentang perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan gambar yang kedua ialah satu murid ni dia berubah daripada malas kepada rajin. Itu adalah tajuk yang kita nak belajar hari ini. Baiklah murid-murid, maksud hijrah. Apa itu maksud hijrah? Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Macam dalam gambar tadi. Perpindahan. Dia berpindah daripada satu rumah ke rumah yang lain. Itu maksudnya hijrah. Ataupun zaman sekarang kita boleh kata hijrah ni dia berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Itu maksud hijrah. Hijrah itu permulaan. Hijrah adalah satu permulaan untuk kita menjadi seorang yang lebih baik. Baiklah murid-murid. Maksud hijrah Nabi Muhammad. Apa yang kita boleh belajar tentang hijrah Nabi Muhammad? Yang pertama, faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nabi Muhammad berhijrah. Okey, nombor 2. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam daripada Mekah
ke Madinah. Kita tahu dari 1 sampai darjah 4 kita belajar Nabi Muhammad duduk, lahir dan menyebarkan agama Islam di negeri Mekah. Dan kemudiannya atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pun berpindah ke Madinah. Atas perintah siapa? Atas perintah daripada Allah. Baiklah murid-murid. Kita lihat sebelum penghijrahan Nabi Muhammad. Kenapa apa yang berlaku sebelum penghijrahan Nabi Muhammad? Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Islam semakin diterima ramai oleh orang-orang Mekah. Jadi semakin ramai orang yang nak masuk ke dalam agama Islam. Situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Jadi orang-orang musyrikin Mekah ni takut bila agama Islam semakin berkembang dan tidak ada lagi orang yang akan ikut ajaran agama mereka. Jadi musyrikin Mekah ni menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah agama Islam. Seterusnya, umat Islam menerima ancaman dan seksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejam. Sampaikan ada ancaman dan seksaan, sampaikan ada orang Islam yang dibunuh dengan kejam. Mereka juga dipulaukan kerana serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Orang Islam dipulaukan selama 3 tahun. Maksudnya orang Islam dan orang-orang lain tak boleh nak bermuamalah, tak boleh nak berurus niaga, tak boleh nak berjumpa, tak boleh nak bernikah kahwin. Semua tak boleh. Sebab larangan daripada kaum ketua Quraisy, ketua musyrikin Mekah. Baiklah, seterusnya. Kehidupan ketika itu sangat perit sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Disebabkan kehidupan masa itu sangat perit, Allah pun memberikan kebenaran kepada umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Allah suruh umat-umat Islam semua pindahlah kamu ke negeri Madinah. Selain daripada itu, kita lihat pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Disebabkan ajakan dan pelawaan daripada penduduk-penduduk Madinah yang dah memeluk Islam pada perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua dulu. Jadi Nabi Muhammad pun memilih Madinah sebagai tempat untuk berhijrah, tempat untuk berpindah. Para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat-peringkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Maksudnya mereka tak pergi sekaligus. Mereka pergi by group. Sikit dan secara rahsia pada waktu malam. Tak boleh keluar pada waktu siang. Takut nanti orang musyrikin Mekah akan mengancam nyawa mereka. Baiklah murid-murid, di sini Ustaz dah menyenaraikan 4 faktor penghijrahan Nabi Muhammad dan umat Islam ke Madinah. Faktor yang pertama, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua, ancaman daripada pihak musyrikin Mekah. Faktor yang ketiga, musyrikin Mekah menyekat dakwah Nabi Muhammad. Dan faktor yang keempat, pelawaan daripada penduduk Madinah. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad memilih negara Madinah untuk menjadi tempat berhijrah.
Baiklah murid-murid, pada pelajaran depan kita akan belajar tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Macam mana kronologi hijrah Nabi Muhammad daripada Mekah ke Madinah. Lepas tu kita akan belajar peristiwa bila Nabi Muhammad sampai di Quba dan di Madinah. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kepentingan peristiwa hijrah dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita akan belajar dan mengambil iktibar daripada peristiwa hijrah supaya kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini sehingga kita berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa klik like, share dan subscribe YouTube Ustaz.